خصوصا إلى سيدنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المتصawuf itu, yakni tujuan ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji ini ada 3 jenis. Ini bagi orang beriman ni 3 tu lah yang keji. Dosa, makruh, laghaw. Satu zambun kabir, satu zambun shaghir. Dosa besar, dosa kecil. Kita jangan buat main dengan dosa kecil. Orang kata dosa kecil boleh gugur dengan wudu, dengan solat, dengan baca Quran. Apa dia dosa kecil boleh jadi dosa besar? Yang pertama, dosa kecil itu dilakukan jangan tidak henti-henti. Dosa kecil itu dilakukan berpanjangan, tidak henti-henti. Muzik-muzik yang melalaikan itu kadang-kadangnya laghaw, kadang-kadang makruh, kadang-kadang jadi dosa kecil. Tapi kalau sentiasa buat tak henti-henti, dia berubah jadi dosa besar. Wajib taubat. Dia tak gugur dengan wudu, tak gugur dengan ibadat-ibadat. Taubat ni maknanya berhenti terus. Dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Zulub buat dah. Ganti. Lagu apa? Masyaitun nahi. Tahu juga Ustaz Tahu lah. Once upon a time. Dulu-dulu pun dia cerita kan. Masa kita muda, tua datang memang takut. Kubur kata mai, rumah kata berambos. Tengok dia putih lah. Berhentilah lagu-lagu. Tersedak kopi. Out asbis. Apa jadi? Nabi kata, siapa akhir kalam biqauli la ilaha illallah dukhulul jannah. Siapa akhir kalamnya dengan menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Kalau sebaliknya kita mati tetap sebut la ilaha illallah, syok dengan lagu, agak-agak apa nasib kita lepas tu? Wa'ayazubillah. Ya. Jangan kata I'm still young.
Yang dah 40 tahun tu sudah dikira tua. Jangan ada buat main tuan-tuan. Ya, orang boleh mati umur 16 tahun. Baru kemarin cukup umur. Orang boleh mati walaupun berumur 25 tahun. Jangan buat main-main dengan umur. Jangan buat main-main dengan umur. Jaga. Tu amanah Allah kat kita. Itu nombor 2. Jangan bermegah-megah dengan dosa kecil. Jadi dosa besar. Yang ketiga, dosa itu dilakukan oleh orang terkemuka, orang terkenal. Siapa dia? Ustaz. Ustaz pakai berengkel. Gila. Orang lelaki-lelaki pakai gelang, hukumnya dosa kecil. Orang perempuan itu harus. Orang lelaki-lelaki teringin nak pakai gelang, kau pergi mencuri. Nanti polis bagi gelang, tu tak apa, harus. Gelang tabung haji, tak apa, tu harus. Gelang COVID-19, tak apa, tu harus. Gelang nak masuk kargo ke LA, tu harus. Tu tak upaya. Tapi saya saja nak pakai gelang, pakai berengkel, itu hukumnya haram, dosa kecil. Tapi kalau dipakai tu siapa dia? Orang terkenal, orang terkemuka. Siapa dia? Ustaz pakai. Ustaz Anwar Helmi pakai. Dosa besar, walaupun sekali pakai. Ya, pakai gelang. Tak kira lah gelang emas ke, gelang besi ke, gelang magnet ke. Orang lelaki-lelaki tak dibenarkan. Harus bagi kanak-kanak yang belum balik. Harus. Kanak-kanak belum balik, dapat dia tak ada hukum syarak, dia tak kena taklif syarak, dapat. Kita ni dah berapa kali balik dah. Dah nak balik ke sana ada pun. Itu nombor 3. Nombor 4, menceritakan dosa kecil kepada orang yang tidak tahu kita mengerjakannya. Kita cerita ke orang pula. Cerita ke orang tu tak kira lah dengan rasa berbangga ke, dengan rasa saja-saja nak cerita ke. Hukumnya adalah dosa besar. Elok-elok Allah Ta'ala sembunyikan dosa kita daripada orang tahu. Kita akan cerita pula ke orang. Semalam yang skodeng pengantin tu aku lah, dia cerita pula ke orang. Jadi dosa besar. Pasal pergi cerita dekat orang, tak boleh. Yang kelima, dosa itu dibuat secara terang-terangan di khalayak ramai. Walaupun dia bukan orang terkenal, orang biasa-biasa saja, tapi dia buat dosa tu di depan khalayak ramai. Apa dia? Karaoke kat restoran. Contohlah, contoh. Besarlah tempat di dalam tu. Bukan. Ada pula orang pernah tanya, ada ke nas kata haram lagu-lagu macam ni? Tuan-tuan boleh buka Quran surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadid, dan setengah di antara manusia itu membeli lahwal hadid. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dia mensyarahkan, dia mentafsirkan ayat itu dalam kitabnya Al-Um. Dia kata lahwal hadis tu ialah syair-syair yang dibaca oleh penyair yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka kata tubuh saya masa ngajar kitab tu, syair tu maksudnya apa jugalah, lagu, pantun, sajak, nyanyian yang menyebabkan kita tak ingat Allah. Maka tu namanya lahwal hadith. Maka dalam ayat itu Allah sambung dalam maknanya dalam bahasa kita, mereka menyebut akan syair itu untuk melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Tuan-tuan nyanyi lagu Masyaitun Nahi ingat Allah Ta'ala. Ingat tak? Kalau ingat apa? Kalau ingat teruskanlah. Ni masalahnya kita solat pun tak ingat Allah Ta'ala. Betul tak? Saya ni umur dah 54 tahun Ustaz.
Dia rasa-rasa daripada umur mak saya ajar semayang umur 7 tahun, 8 tahun dulu lah. Sampai dah ni tak pernah rasa khusyuk lagi ya. Siapa ada rasa khusyuk sini? Yang berganti tempat saya nak mengaji. Tak rasa khusyuk lagi. Tu solat. Kalau pergi menyanyi, boleh ingat Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya. Jadi kita ni kena mengaku kita tak khusyuk. Jangan kata khusyuk. Jangan mengaku barang yang kita tiada. Dulu ada orang, kawan saya lah. Dia ajak pergi buat kursus solat khusyuk. Dia tanya, dia kata, Ustaz, jom kita buat kursus. Kita buat kursus, kita panggil orang, kita kenakan yuran. 3 hari kursus. Kursus apa? Kursus khusyuk dalam solat. Saya kabur kat dia, kalau entah ajak anak buat kursus rukun solat, batal solat, makruh solat, sunat solat, insya-Allah saya boleh. Tapi kalau kursus khusyuk solat, macam mana nak ajar orang baik khusyuk? Kita pun tak khusyuk. Saya tanya dia, boleh tak khusyuk? Dia garu kepala. Khusyuk ni orang yang sudah jadi muwahhidun. Bukan sekadar belajar tauhid, tapi dah jadi al-muwahhid. Ya. Tauhid ni, ilmu tauhid ni yang kita belajar tu, matlamatnya menjadi muwahhid. Apa dia muwahhid? Muwahhid tu ialah orang yang sentiasa mentauhidkan Allah dalam tiap-tiap kelakuan hidupnya. Buka surah Ali Imran ayat 190 191. Baca tengok. Ayat 190 191 surah Ali Imran. Dia kata apa? Allah sebut orang-orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala di dalam duduk, di dalam berdiri, di dalam berjalan dan di dalam tidur. Dan apabila mereka melihat kepada alam, tidaklah mereka berkata, Ya Rabbi, tidaklah kau jadikan semua ini dengan sia-sia, maka jauhilah kami daripada api neraka. Allah gelarkan orang ini ulul albab, yang ampunya mata hati, iaitu orang yang sentiasa ingat Allah. Siapa mereka ni? Itulah waliullah. Kita ni wali nikah pun tak pernah boleh. No? Ada ulama sebut dalam kitab mereka, dia kata sayati zaman, akan berlaku di satu zaman hampir-hampir tiada orang yang layak menjadi wali nikah. Masya Allah. Bukan saksi nikah, wali nikah. Saksi nikah lagi berat. Wali nikah pun hampir-hampir tak ada orang layak. Pasal apa? Solat pun tidak. Tiba-tiba nak mewalikan anak dia nikah, boleh? Solat pun tidak. Tuan kita tengok tuan-tuan hari ni. Bukan? Solat pun tidak, macam mana jadi wali nikah? Tak sah nikah anak. Zina sepanjang hidup. Lahirlah anak-anak zina. Wal'ayazubillah. Ramai orang solat. Tuan-tuan tengok perangkat JAKIM. Orang yang solat di Malaysia. Orang Islam yang solat di Malaysia ni ada berapa orang? Buka Google. Yang terbaru saya tak tahu. Dulu ni dia ada sebut 30% orang jaga silat. Yang jaga solat 30%. Tahun berapa? Tahun 2005 saya tengok di Google. Perangkat JAKIM, orang Islam yang ada kat Malaysia ni yang jaga solatnya hanya 30%. Mana 70% lagi dia pergi ke mana agak-agak tuan? Inilah dia tuan-tuan. Zaman yang ulama sebut tu dah sampai. Hampir-hampir tiada orang yang layak menjadi wali nikah. Saksi nikah lagi bukan. Saksi nikah tak sah pun. Saksi nikah tak betul pun tak sah juga nikah. Allah, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak cari saksi nikah, dia cari orang masjid. Orang istiqamah solat jemaah. Jangan cari macam merbah. Main bola pakai seluar pendek, dia tarik jadi wali nikah, saksi nikah. Pakai tak sah lah nikah. Tuan-tuan ya. Jaga. Saya cerita tadi berapa dah? 5 kan? Nombor 6. Nombor 6 lah. 5 apa saya sebut, saya pernah tulis.
Ya? Dibuat terang-terangan. Berbangga. Lagi apa nombor 5? Saya sebut tadi apa ada 5 kan? Yang pertama, dibuat terang-terangan. Yang kedua, dibuat oleh orang yang ternama. Yang ketiga, berbangga. Yang keempat, dibuat menceritakan kepada orang. Yang kelima, buat terang-terangan. Yang keenam, meremehkan dosa kecil. Alah, dosa jadi dosa besar. Yang keenamnya, meremehkan dosa kecil jadi dosa besar. Buka kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Juzuk berapa saya tengok, dia ada 4 juzuk. Kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dia ada 4 juzuk, saya ingat kalau tak salah juzuk yang ketiga. Baik, itu masuk kata yang keji, dosa. Dosa ni tuan-tuan dirahmati Allah, disebut dalam kitab Az-Zawajir Al-Kabair karangan Imam Ibnu Hajar. Dia kata ada lebih 400 jenis dosa. Mana jalan nak masuk neraka ni ada lebih 400 jalan. Tapi nak masuk ke syurga ada lebih 1000 jalan. Dosa tak banyak sebenarnya. Jalan pahala tu lagi banyak. Tapi orang lebih suka cari jalan yang 400 lebih ni. Jalan ke masjid dia tak minat. Tapi bukan kita, orang lain lah. Ini dia sebut dalam kitab tu lah. Kitab Az-Zawajir karangan Imam Ibnu Hajar. Baik. Itu yang pertama, dosa. Dosa kecil, dosa besar. Yang kedua, makruh. Makruh ni dalam ilmu tasawuf, dalam bab tasawuf, dia taklah jadi haram. Tetapi ulama-ulama tasawuf amat menitik beratkannya kerana ia boleh menjadi hijab. Hijab ni apa dia? Dinding kita dengan Allah. Hati kita dia terdinding daripada mengenali Allah. Kita banyak solat, banyak zikir, banyak apa, banyak dosa tak buat, tapi banyak buat benda makruh. Maka benda makruh ni menyebabkan terdinding hati kita daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi seboleh-bolehnya walaupun benda itu tidak haram, tinggallah yang mana yang mampu. Yang tak mampu tu niat nak kena berubat ke, makan bawang, makan pedai, apa lagi ya? Isap rokok sedung. Isap rokok niat buat sedung. Wallahu a'lam. Yang ketiganya lara. Lara ni apa dia? Dia tidak berdosa, dia tidak makruh, tapi sia-sia. Benda sia-sia, benda-benda yang tak dapat pahala, benda tu makruh, benda tu harus tetapi tidak berpahala. Itu namanya lara. Dia tidak haram, dia tidak makruh, dia harus tetapi tidak mendatangkan pahala, maka benda itu lara. Lara tidak berdosa. Namun dalam kesufian, antara perkara yang disuruh kita tinggalkan ialah mengurangi perkara yang harus. Tinggalkan yang haram dan yang makruh serta mengurangi perkara yang harus. Sebab yang harus ni biasanya jadi lara. Apa dia lara? Kadang-kadang makan sampai 14 kali sehari. Apa cerita, sat makan. Benda tu taklah haram, tak pula makruh, harus, tapi lara. Lara. Ya, lara pasal apa? Yang pertama, berat tubuh untuk mengerjakan ibadat. Yang kedua, al-batnu, perut ni, kata Imam Ghazali, adalah punca segala penyakit. Kita banyak penyakit barangkali sebab perut. Sebab perut kita. Kadang-kadang kita tak makan yang haram. Kadang-kadang kita tak makan banyak pun. Tiba-tiba sakit datang macam-macam. Pasal apa? Terkadang masuk sihir orang. Sihir masuk melalui
otak. Orang hantar sihir ni jin masuk. Ni buka dalam kitab Tibbil Qulub. Bukan. Kitab At-Tibbu. Salah. Lupa lah kitab. Kitab Perubatan Islam, karangan lupa lah pengarang. Satu lagi kitab yang saya ingat tu kitab Syamsul Anwar. Dia kata mula-mula penyakit kejinan ni bila disihir ataupun jin ganggu kita, dia masuk dia kacau otak ni. Bila kita tidak sedar akan kedatangan dia, dia akan masuk terus ke tulang belakang. Bila kita masih tidak sedar, dia akan duduk di spinal cord kita, hujung tulang belakang. Tu orang suka sakit pinggang. Orang yang kena kejinan ni dia suka sakit pinggang, selalu sakit pinggang. Jadi sebab apa kena sakit pinggang, ya, cuba buat dulu rawatan sendiri. Tak payah cari tok rumah. Bukanlah tak boleh. Kita buat sendiri dulu. Buat sendiri. Cara dia kita buat yang Nabi ajar. Satu ketika Nabi pun kena sihir. Ada dalam sebuah hadis Nabi disihir oleh Labib, seorang Yahudi, tok rumah Yahudi. Labib ni dia sihir Nabi sampai Nabi selalu terasa badannya mencucuk-cucuk badan sampai ke tulang belakang bawah. Maka satu ketika datang Jibril alaihissalam. Jibril tanya Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, adakah badanmu terasa sakit-sakit? Kata Rasulullah, benar ya Jibril, terasa menyucuk-nyucuk badan. Sebenarnya kau ni kena kamu ni kena sihir ya Rasulullah. Kamu disihir oleh seorang tobomo Yahudi namanya Labib. Dia mengambil satu pelepah taman, benang, jarum, digulung dan dicucuk, kemudian dibuang di dalam telagamu. Jibril masuk dalam telaga Nabi, bawa keluar. Dia tunjuk, ni sihir Labib. Maka datanglah wahyu Allah Ta'ala, turun dua ayat yang digelarkan Ma'uzatain. Ya, dua ayat, dua surah yang bermula dengan A'udzu. Itu kata Ma'uzatain. Mana dua surah yang dimulai dengan A'udzu. Satu Qul a'udzu birabbil falaq, satu Qul a'udzu birabbin nas. Maka Jibril ajar Nabi untuk mengamalkan dua ayat ini. Maka Nabi pun amalkan sehingga penyakit itu pun terasalah berkurang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, siapa-siapa yang rasa dirinya terkena sihir, ya, maka bolehlah mengamalkan dua ayat ini, bacanya 42 kali. 42 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 42 kali Qul a'udzu birabbin nas. Dibacakan pada air, dibuat minuman dan mandian. Nak mandi macam mana? Kita buat air tu biar yang besar tu betul, yang 5 liter. Kemudian mandinya tengah malam. Tengah malam pukul berapa? Sebelum kita tidur. Orang kata mandi tengah malam tak elok Ustaz. Tak apa, ni bukan hari-hari, 7 hari je, 7 malam je. Ya, selang sehari pun tak apa. Pukul 11 malam kita ambil air kosong 1 baldi. Kemudian ambil secawan air yang kita bacakan tadi, masuk air batu sikit je. Kemudian kita mandi biasa dulu, sabun pun semua, wudu. Dah siap wudu, kita bilas. Mandi sampai kena seluruh tubuh, kemudian biarkan, jangan dilap, biar dia kering sendiri.
Dah dikering sendiri, kita masuklah ke bilik tidur kita. Sebelum tidur baca surah Al-Kautsar. Itu surah paling panjang dalam Quran. Surah Al-Kautsar, surah paling panjang dalam Quran. Siapa tak hafal memang pendul. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tuan-tuan, kalau rasa rezeki itu mahal, baca banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan rezeki. Ya. Siapa rasa rezeki itu mahal, berat mahal. Nanti gula pun mahal, baca macam mahal. Baca banyak-banyak, mudah-mudahan Allah permudahkan rezeki tuan-tuan. Tak terasa akan mahalnya. Yang mahal tu pasal lidah tadi mahal sangat nak baca surah tu. Lepas tu jadi rasa mahal. Ya. Kemudian kita bacalah surah Inna A'tainakal Kautsar tu, baca banyak-banyak kali sampailah terlena. Mudah-mudahan sihir keluar masa kita tidur. Ya. Dah habis 7 malam, tak lega-lega lagi. Selang seminggu buat lagi. Mudah-mudahan lama-lama Allah Ta'ala beri kesembuhan. Tak payah jadi tok rumah, tak payah cari tok bomo, jadi bomo sendiri. Private bomo. Ya. Kalau orang datang, ya ijazahkan kepada orang. Malam ni saya ijazahkan kepada tuan-tuan perempuan semua. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan bagi yang ada penyakit. Baik. Itu 3 tadi, maknanya keji ya, benda kejinya ada di 3. Habis. Supaya ada yang menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Cetek situ Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Ini hikmah Fatihah 7 ayat. Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima faraj, dan keenam 2 tangan, dan ketujuh 2 kaki. Titik situ. Ini anggota 7 yang wajib kita pelihara daripada terbuat benda-benda yang dilarang Allah. Itu hikmah kita baca Fatihah 7 kali. Bila kita baca dengan betul 7 kali Al-Fatihah, mudah-mudahan membersihkan 7 anggota yang zahir tadi. Dan dalam engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Nikmat yang paling besar Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dikatakan oleh ulama sufi, seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada anbiya wal mursalin itu terkandung di dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran itu pula terkandung di dalam Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah itu terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh Bismillah itu terkandung di dalam ba-nya, huruf ba Bismillah itu. Dan seluruh ba itu terkandung pada titiknya. Apa maksudnya tu? Maksudnya ialah ba itu bikana makana wa biyakunu ma yakun. Maksudnya bikana dengan akulah kata Allah, kana telah ada, makana perkara yang telah ada, wa biyakunu ma yakun, dan dengan akulah akan ada perkara yang akan ada. Itu maksud kata bikana baya dengan akulah ya. Bikana makana wa biyakunu ma yakun, tu tafsir huruf ba pada bismillah. Maknanya apa yang berlaku ni sama ada dulu semuanya telah diadakan oleh Allah. Sekarang pun Allah yang jadikan. Yang akan datang pun Allah yang jadikan. Itu mafhum kata ba. Titik dalam titik ba itu. Mau kita ada dalam titik ba. Itu kata ulama tasawuf. Dulu ni ulama ada orang-orang Wahabi, dia cukup melawan benda ni. Tapi bila kita sebut ba tu ialah bikana makana wa bi yakunu ma yakun, dia pun diam.
Orang Wahabi ni dia sebenarnya dia bukan yang cerdik sangat. Dia belakang kita, dia berketok kuat. Duduk depan dia pun senyap. Baik ya, habis. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Syukur lawannya kufur. Bila kita dapat nikmat, kita tidak bawa nikmat itu kepada taat perintah Allah, maka tu namanya orang yang kufur nikmat. Orang yang bawa pula nikmat itu kepada ketaatan, maka itu namanya orang yang syukur nikmat. Jadi orang yang syukur ni Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Wa qalilun minasyakirin. Dan sedikit benar orang yang bersyukur. Sedikit benar orang yang bersyukur. Kita ni agak-agak orang bersyukur tidak. Banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita yang kita bawa kepada taat. Banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita bawa kepada dosa. Salah satu tebusan kita daripada api neraka, salah satu tebusan kita untuk membebaskan daripada api neraka dengan sebab dosa-dosa kita di dunia masa hidup ni, ialah sedekah. Nabi banyak kali dia cerita bab sedekah. Sampai orang-orang kewalian tu dinamakan siddiqin. Sedekah ni siddiqin, orang yang benar perbuatannya. Sedekah tu perkara yang benar. Benar-benar dilimpahi rahmat oleh Allah. Maka Tok saya pesan, ni Tok saya pesan, mak saya pun pesan tu. Mak saya pesan, hang kalau pergi jumpa masjid ke, surau ke, jangan dia berhenti kencing je. Kalau hang berhenti kencing sekalipun, hang cari tabung pun. Tuan-tuan, bila jumpa masjid, surau, jangan masuk dengan kangkung ya. Jumpa tabung, bubuh. Ya, tak usah banyak-banyak. 1000 pun cukup lah. Allah Ta'ala dia bukan kira banyak. Dalam Quran dia kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, Allah Ta'ala suruh kita infak ni setengah daripada harta yang Allah Ta'ala punya kepada kita. Setengah tu bukan makna 1/2. Ya, setengah tu bukan makna 1/2. Setengah tu bermakna sedikit daripada apa yang kamu ada. Macam zakat. Zakat bukan 50%, 2.5 ya. Banyak lagi sikit sekarang. Dia lagi banyak, 25%. Zakat kita 2.5% ya. Bukan yang banyak. Jadi itulah kita. Ada yang wa mimma razaqnahum yunfiqun tu yang wajib seperti zakat. Ada yang sunnah. Baik. Sedekah ni ada banyak jenis sedekah. Zakat ni ada banyak jenis zakat. Zakat yang selalu kita tak perasan apa dia? Zakat rumah. Zakat rumah tu, zakat rumah. Ni bukan zakat itu. Zakat rumah ni apa dia? Layan tetamu. Tetamu datang tetamu rumah kita. Sewajibnya kita kena rasa suka dan gembira. Dan suka pula menjamunya kerana meraihkannya. Kerana apa? Kerana itu kewajipan kita keluarkan zakat kepada tetamu yang datang. Maka keluarkan zakat itu bukanlah duit, tapi meraihkan dia. Nabi ni cukup suka. Orang-orang yang suka meraihkan tetamu. Ada satu kisah. Zaman Nabi dulu, seorang sahabat datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, itu aku ni cukup tak suka kalau orang datang rumah. Pasal dia kena duk layan, kena masak, kena itu. Dia cukup tak suka Rasulullah. Kalau begitu, kamu beritahu pada isteri kamu,
Besok aku nak ziarah. Itu lelaki tadi balik cerita kat bini dia, besok Nabi nak datang. Oh, bila kata Nabi nak datang, dia seronok. Kalau orang kata nak datang, dia tak nak. Macam kita kan, kalau PMX nak datang rumah kita, oh seronok tak kira lah tu. Bukan. Tapi kalau kata Ustaz Anwar Helmi, tak main, tak faham jemaah. Bukan. Anwar Ibrahim ni Anwar Helmi. Anwar Helmi tak main, tak faham. Jadi besok pagi ni, besok hari ni, pagi ke petang saya tak tahu, besok hari Nabi pun datanglah ke rumah. Ke rumah ni, perempuan yang tak suka tetamu tadi. Maka bila datangnya Nabi SAW, dia layanlah Nabi. Biasanya Nabi orang yang ternama, kan, pemimpin negara Nabi. Masa tu Nabi duduk di Madinah jadi pemimpin negara. Bukan pemimpin masjid lah, pemimpin negara. Pemimpin dunia, seronok lah dia. Maka dia layanlah Nabi, bagi buat makan macam-macam makan lah. Nabi seorang yang pergi, tapi macam-macam makan dia banyak dia buat. Pasal apa dia suka orang besar main rumah dia. Jangan ada lagu tu. Orang miskin, apa kedana telefon datang, rumah kita kena suka. Pasal apa? Tetamu datang ni membawa rahmat dan mengeluarkan azab. Baik, bila Nabi dah makan apa semua, Nabi pun nak balik. Bila Nabi nak balik, Nabi minta lah izin nak balik kepada tuan rumah. Ya, dua lelaki bini. Ustaz, terima kasih banyak kerana ya jamu saya begini-begini kan. Alhamdulillah, syukur. Kemudian Nabi pun keluar pada rumah. Bila Nabi keluar pada rumah, dia nampak ni perempuan tadi. Takdir Allah, Allah tunjukkan kepada dia, keluar berbagai-bagai binatang daripada rumah tu sampai dia rasa rumah dia tu lapang selapang-lapang. Keluar kala, keluar ular, dia nampak. Takdir Allah tu. Dia nampak, dia seorang je nampak. Tu lagi tak nampak. Pasal apa tak nampak? Pasal tu lagi tahu. Fadilat layan tetamu. Bini ni dah tahu. Nampak. Lepas tu dia kata, wahai kanda, kalau siapa-siapa nak datang lagi, datanglah. Kita jamu sejamu-jamunya, sebaik-baik jamuan. Dia suka kalau orang datang. Pasal apa? Bila orang tetamu datang, bila dia balik, dia buat keluar bala daripada rumah kita. Sebab itulah wajib layan tetamu. Disebutkan sebagai zakat rumah. Itu tuan, kalau orang nak datang rumah, jangan rasa apa mungkin, rasa malas, rasa nak marah, rasa payah, rasa susah jangan. Itu rahmat Allah sebenarnya. Bukan senang tetamu nak datang rumah dia. Betul tak? Tetamu datang pula dia buat boluyan ke mahal. Orang hari ni ada boluyan, tuan-tuan. Kalau ada boluyan 20 pokok, lebih baik daripada dia ada kedai emas satu. Mahal boluyan. Betul tak? Sekian dimaklumkan. Jadi begitulah cerita dia. Cerita orang mensyukur nikmat, syukur nikmat ni. Di antaranya ialah melayan tetamu. Kena syukur sebenarnya tetamu datang rumah, kena syukur. Jangan rasa keluh kesah. Dan tetamu tu pula datang rumah orang, jangan duduk lama-lama. Melainkan memang nak bermalam. Kalau nak bermalam, jangan lebih 3 hari 3 malam. Jangan sampai seminggu, susah. Dan kalau dia nak balik, nak datang kejap ya, kejap suruh. Jangan sampai mengganggu kerja tuan rumah. Jangan datang waktu time orang tidur, time orang makan, time orang rehat. Datang time orang sedang bersenang lenang. Hari ni kan senang, ada telefon. Telefon dia, bila free saya nak datang. Baik, itulah cara kita nak pergi bertamu dan nak jadi tetamu dan melayan tetamu. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, yang ini akan 7 anggota tadi, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Baik, sekarang dulu kita berhenti, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim ila akhirih, wallahu a'lam.
ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والله أعلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.